Alright, hai semua. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar anda semua di luar sana? Okey, saya nak ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini. Jadi sebelum tu saya nak ajak kita ramai-ramai untuk join kita punya Zoomina ni, ramai-ramai timba ilmu. Ajak kawan-kawan, WhatsApp, call, message, ajak join kita punya Zoomina hari ini. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan Zoomina, seperti biasa kita ada beberapa rules. Kita ada beberapa peraturan. Pertama sekali, bila Zoomina kita sudah bermula, jadi saya harap anda semua dalam keadaan mute supaya senang untuk kita punya MC berbicara, untuk cerita, nak sharing. Kemudian kalau ada apa-apa soalan yang anda rasa anda nak tanya, jangan tunggu, just tanya je dalam kita punya chat room. Kita akan ada tim-tim yang akan menjawab segala persoalan anda. Jadi jangan risau, tanya je dalam chat room kita. Okey, dan yang terakhir seperti biasa, enjoy kita punya Zoomina ni. Sama-sama kita mendalami ilmu apa yang kita punya speaker hari ni nak bercerita. Alright. Jadi hari ini kita akan berkongsi mengenai hashtag Sweet Fafa. Jadi kita nak tahu apa tu Sweet Fafa. Saya rasa ramai orang tahu Sweet Fafa tu. Boleh tak komen sikit dalam kita punya chat room tu. Ada tak yang dah pernah minum, dah pernah rasa, dah pernah try Sweet Fafa ni? Ada tak? Cuba komen sikit dalam kita punya chat room. Okay, jadi kalau ada yang tak tahu ataupun baru dalam kita punya Zoomina hari ini, jadi Sweet Fafa tu adalah merupakan Sweetalities dan Afafa. Jadi saya tak nak bercerita lebih lanjut sebab nanti kan saya pula yang ambil kisah kita punya speaker hari ini. Jadi Sweet Afafa tu adalah Sweetalities dan juga Alfafa. Jadi kita nak tahu hari ini apa itu khasiat Alfafa tu. Alfafa tu merupakan raja segala sayur. Jadi kita nak tahu khasiat Alfafa tu hari ni. Jadi kita kena dengar, stay tune hari ni. Dan kebaikan bila kita mengamalkan Sweet Fafa ni. Sweetalities bersama Alfafa. Jadi kita kena dengar apa yang speaker nutritionist kita bercerita hari ini dan juga macam mana nak menggunakan Sweet Fafa juga. Jadi hari ini orang yang akan bersama dengan kita, yang akan berkongsi bersama kita adalah kita punya nutritionist Syam, iaitu Cik Adriana. Jadi sebelum saya nak panggil Cik Adriana, jemput lagi kawan-kawan, ajak bersama dengan kita, message, call, jemput untuk join Zoomina hari ini. Okey, jadi Cik Adriana dah bersama dengan saya ke? Saya dekat sini. Hai. Alhamdulillah. Hai Adriana, apa khabar? Okey, Ya, jadi sihat Alhamdulillah. alright, jadi Cik Adriana, saya serahkan Zoomina ini kepada Cik Adriana. Okey. Jadi Assalamualaikum semua. Selamat malam saya ucapkan. Jadi sebelum saya mula kita punya Zoom pada hari ini, saya nak tanya semua orang dah makan ke, semua orang orang kata apa, dah ready ke untuk kita punya majlis ilmu pada malam ni? Untuk siapa yang belum nak ajak kawan-kawan ke, boleh, sebab malam ni kita sebelum tu saya dengar apa yang saya cakap. So kalau suara saya slow ke apa ke, boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Dan juga untuk malam ni macam yang Miss In, kita punya MC bagi tahu tadi, kita akan ada sharing juga. Jadi sharing kita daripada 3 tetamu jemputan yang memang merupakan pengguna Sweet Fafa sendiri. Okay, jadi so kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita kena stay sampai akhir kita punya Zoom ni so that kita boleh dengar sendiri apa kata pengguna-pengguna Sweet Fafa ni sendiri. Okay, jadi sebelum kita mulakan, mungkin macam yang Miss In cakap tadi juga, mungkin ada yang baru join Syam. Okay, kita kan sekarang tengah ada campaign ongoing kita bersama, mungkin ada yang baru join Syam, mungkin ada yang tengok dekat website Sweet Fafa tu apa, tak pernah tengok apa selama ni. Jadi malam ni saya nak share dengan lebih lanjut sikit apa khasiat, apa kebaikan Sweet Fafa ni. Mana datang Sweet Fafa ni, so kita akan share pada malam ni lah, insyaAllah. Okay, jadi jam pun dah tepat-tepat ngam-ngam 8.30, kita tak nak buang masa. So saya nak mulakan saya punya perkongsian hari ni. Kita punya tajuk kita, macam yang semua orang sedia maklum, kita nak bercakap pasal Sweet Fafa. Jadi Sweet Fafa ni kenapa dinamakan super drink? Super sangat ke minuman ni? Jadi kita akan
kongsi dan juga kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Okay, jadi sebelum kita masuk dengan pasal produk macam biasa kita akan start dengan kita punya sejarah dulu, mana datang alfalfa ni. Okay, jadi alfalfa ni sebenarnya, untuk pengetahuan semua, alfalfa ni dia orang dah discover dah lama dah sebenarnya. Dia bukan tumbuh-tumbuhan baru. Dia orang discover ataupun kita jumpa alfalfa ni 6,000 tahun lepas. Jadi sama juga kalau macam masih ingat bulan lepas ataupun 2 bulan lepas, kita ada talk pasal Nourish. So Nourish yang ginkgo tu dia dah jumpa bermilion-milion, iaitu pokok zaman dinosaur. Alfalfa ni juga sama juga, dia juga adalah tumbuh-tumbuhan yang dah lama orang discover, orang dah tahu, orang dah berubat lama dengan alfalfa ni. Alfalfa ni dijumpai 6,000 tahun lepas. Apa yang best pasal alfalfa ni sebab dia yang jumpa alfalfa ni bukan Mak Saleh tau. Yang jumpa, yang discover pokok alfalfa ni dia adalah orang Arab. Dia pertama sekali dia ditemui dekat Iran, dekat Arab bahagian Iran. Jadi 6,000 tahun lepas, mungkin masa tu mereka pergi mengembara ke, so dia orang jumpa pokok alfalfa ni. Sebab itulah alfalfa ni dia sebenarnya dia bukan perkataan bahasa Inggeris. Sebab tu bila dengar tu dia macam ada bunyi Arab sikit kan. Sebab dia datang daripada perkataan Arab juga, al-faqah. Mungkin sebutan dia macam itulah. Jadi maksud al-faqah ni kalau dulunya dia maksud dia father of all food. Jadi father of all food ni dia digelar macam tu sebab dia punya khasiat dia. So nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut kenapa alfalfa ni maksud dia father of all food. Kenapa dia ni bapa kepada pokok-pokok ni. Jadi sejarah pasal alfalfa ni sebenarnya dia agak menarik kalau macam anda ada masa nak pergi Google nak baca dengan lebih lanjut. Sebenarnya alfalfa punya sejarah ni dia sangat-sangat menarik. Masa dulu alfalfa ni untuk pengetahuan anda semua, orang masa zaman Parsi, Roman dan juga orang Greek dulu, mereka gunakan alfalfa ni, diorang tak makan untuk diri sendiri, tapi alfalfa ni orang-orang zaman Parsi, Greek dengan Roman ni, diorang guna alfalfa untuk bagi makan kuda mereka untuk pergi berperang. Jadi kan orang zaman dulu kan memang berperang pakai naik kuda kan, ataupun kenderaan mereka adalah kuda waktu tu. Jadi alfalfa ni mereka guna untuk bagi makan kuda. Sebab dia punya khasiat dia, so nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut apa yang alfalfa ni boleh buat. Jadi hebat tak hebat alfalfa ni, memang orang zaman dulu guna untuk bagi makan kuda sebab dia ada tenaga, so dia boleh supply energy. Dan juga even dia punya sejarah dia bila orang Arab dah jumpa alfalfa ni, Mak Saleh pula discover. So bila Mak Saleh discover alfalfa ni, even Presiden US pertama George Washington pun dulu dia memang tanam pokok alfalfa ni sebab dia orang dah tahu kelebihan alfalfa. Sebab alfalfa punya manfaat ni memang banyak. Mula-mula orang Arab jumpa, lepas tu Mak Saleh pula discover. Sebab tu sampai Presiden US pun dia memang tanam dekat rumah dia pokok alfalfa ni. Dan alfalfa ni dia digelar, salah satu sebab lah kenapa dia digelar bapa kepada tumbuh-tumbuhan ni sebab dia punya akar panjang. Dia sebenarnya dia adalah kategori kekacang, kalau tak salah saya. Tapi dia punya ketinggian dia sebenarnya tak tinggi pun alfalfa ni, dia macam rumput-rumput biasa, dia lebih kurang 1 meter. So akar alfalfa ni sebenarnya dia panjang 6 hingga 9 meter. So dia boleh masuk ke dalam tanah, sebab tu nutrien dalam alfalfa ni tinggi. Sebab dia punya akar dia panjang. So bila akar panjang, dia boleh serap lagi banyak vitamin dan mineral. Sebab itulah dia digelar father of all food ni. Jadi hebat tak hebat alfalfa ni? Kita dah tahu tadi sebab apa orang zaman-zaman dulu orang Arab guna alfalfa. Kenapa ramai orang tanam alfalfa ni, kita dah tahu kenapa. Jadi dia punya kandungan nutrien dalam alfalfa ni sebenarnya kalau kita ambil satu cawan daun alfalfa, dia pertama sekali khasiat yang nombor 1 yang alfalfa yang paling best sebab dia tinggi dengan klorofil. Dia tinggi dengan klorofil. Lepas tu dia kalau boleh tengok list dekat sini, dia ada kebanyakan vitamin. Vitamin C ada, vitamin E, vitamin K, zat besi, protein, memang kandungan dia tinggi. Jadi kalau kita ukur sendiri, kita punya kandungan nutrien dalam alfalfa ni, dia memang dah merangkumi kebanyakan nutrien. Sebab tu alfalfa ni digelar
bapa kepada tumbuh-tumbuhan. Okay, father of all food sebab kandungan nutrien dia tinggi berbanding dengan sayur-sayur yang lain. Okay. Okay, jadi setakat ni tak ada soalan Okay. Okay, jadi apa yang membuatkan alfalfa ni powerful apa yang membuatkan alfalfa ni sangat-sangat orang kata sampaikan dia digelar raja segala tumbuh-tumbuhan ni sebab nombor satu, sebab kandungan klorofil dia tinggi. Okay, jadi klorofil tu apa? Mungkin ada partisipan yang malam ni yang dulu, yang masih ingat dulu kita belajar sains, biologi kan, kita kan memang tahu klorofil, kita pernah dengar klorofil, ataupun yang dah lupa. Okay, klorofil ni sebenarnya bila kita tengok semua sayur-sayur ataupun pokok-pokok yang warna hijau. Sebab kenapa pokok-pokok dengan sayur-sayur ni boleh jadi warna hijau disebabkan klorofil. Okay, dalam pokok ni, dalam sayur-sayur yang kita duk jumpa dekat kedai, dekat tepi jalan tu, itu sebab dia warna hijau adalah sebab dia ada satu bahan dinamakan klorofil. Jadi klorofil ni dia bertanggungjawab untuk bagi warna dekat tumbuh-tumbuhan, dekat sayur-sayuran. Sebab itulah bila kita tengok pokok-pokok ni, kita tengok sayur-sayur, kenapa dia warna hijau? Sebab dia ada klorofil. Jadi klorofil ni kenapa penting tak penting dekat pokok? Klorofil ni sebenarnya dia macam darah lah. Macam kalau manusia kita perlukan darah. Untuk pokok dia ada satu bahan juga iaitu klorofil. Klorofil ni macam darah kepada pokok lah. Okay. So sama juga macam fungsi darah kita, kan kita tengok manusia kalau tak cukup darah nampak pucat kan? Jadi sama juga dengan pokok, kalau klorofil dia, kalau tak ada klorofil tak jadilah warna hijau. Jadi dia tak sihat lah pokok tu. So sebab tu dia perlukan klorofil. Jadi semua sayur-sayur yang kita makan tu memang ada klorofil. Tapi kena ingat yang warna hijau sahaja yang ada klorofil. Okay? Jadi dalam banyak-banyak sayuran memang alfalfa ni klorofil dia yang paling, antara yang paling tinggi lah. Jadi khasiat alfalfa ni dia semua datang daripada klorofil. Okay, jadi untuk, jadi saya ulang, kalau untuk sayur-sayuran yang berwarna hijau, okay, dalam dia ada satu bahan dinamakan klorofil. Klorofil tu yang bagi color dekat pokok-pokok, dekat sayur-sayur yang kita nampak. Kalau tak ada klorofil dia takkan jadi warna hijau. So kalau tengok dekat kedai sayur-sayur yang bukan warna hijau, dia tak ada klorofil dalam tu. Jadi dia ada apa? Okey, mungkin contohnya kalau macam kita tengok ada buah blueberry, cherry, terung ataupun terung yang kita makan, ubi yang kita makan tu, kenapa dia bukan warna hijau? Sebab dia tak ada klorofil. Jadi apa yang bagi dia warna? So untuk pokok-pokok yang lain, untuk sayur-sayuran yang lain, yang bagi dia warna adalah bahan yang berlainan. Okey, untuk sayur hijau yang bagi warna adalah klorofil. So klorofil ni bertanggungjawab untuk bagi warna. Kalau untuk sayur-sayur lain, contohnya macam saya cakap tadi macam warna terung, warna ubi contohnya dia warna ungu, kenapa? Sebab ada bahan lain, dia tak ada klorofil. Bahan tu dinamakan antosianin contohnya. Jadi sama juga kalau kita tengok labu, kita tengok carrot, kenapa dia warna oranye? Sebab yang bagi warna dekat dia tu dinamakan carotenoid. Okay, jadi setiap sayur-sayuran yang kita nampak ni memang Allah jadikan warna dia lain-lain. Sebab apa? Sebab bahan dia lain-lain dalam tu. Tapi yang kita nak belajar malam ni, yang kita nak sama-sama kongsi pada malam ni adalah klorofil. Klorofil ni yang bagi warna dekat sayur-sayuran. Okay, jadi sebab tu lagi banyak klorofil yang kita makan, maksudnya lagi banyak khasiat yang kita boleh dapat insya-Allah, sebab klorofil ni yang bagi warna dekat tumbuh-tumbuhan. Jadi lagi banyak klorofil, maksudnya lagi sihatlah pokok tu. Sama juga dengan manusia, bila kita ambil banyak klorofil, jadi banyaklah kebaikan sayur yang kita boleh dapat. Okay, jadi kena ingat so lepas ni kalau kita pergi dekat supermarket, kita tengok okay, kenapa warna sayur, warna buah ni lain-lain warna dia? Sebab bahan dia lain-lain. Okay, kalau yang bukan hijau tak ada klorofil, ada bahan lain juga. Okay, so kalau yang warna kuning tu, yang bagi warna kuning kat dia nama bioflavonoid, dia tak ada klorofil, nama dia bioflavonoid. Bioflavonoid ni dalam kebanyakan buah citrus lah, buah oren, buah lemon ada bahan ni. Okay, jadi bahan lain yang bagi warna dekat dia. Okay, tapi fokus kita adalah klorofil. Okay, jadi macam yang saya cakap tadi, kebanyakan khasiat yang kita nak sebenarnya kita nak daripada klorofil, sebab kita tahu
klorofil ni dalam sayur-sayuran hijau saja yang ada ya. So sama juga macam bila kita makan lagi banyak sayur, maksudnya lagi banyak kebaikan yang kita boleh dapat ya. Jadi sebab itulah untuk produk kita dekat Syom ni, kita punya BV alfalfa untuk pengetahuan anda yang mungkin baru join sini. BV alfalfa yang kita keluarkan sebenarnya dia punya kandungan klorofil dia sangat-sangat padat, sangat-sangat banyak sebenarnya. Sebab itulah kalau macam kita nak kira secara kasar ataupun secara saintifiknya, kalau kita tuang satu cawan BV alfalfa ni, kita boleh dapat klorofil dia bersamaan dengan 52 cawan brokoli, 43 cawan celery, 10 cawan kubis Cina. So boleh tengok list dekat sini, ini adalah persamaan kalori. Maksudnya dekat sini, kalau macam diet biasa, kalau kita makan makanan biasa, kita selalunya kita tak adalah nak pergi ambil 52 cawan brokoli kan, makan tiba-tiba kan. Selalunya kalau brokoli kita ambil satu pokok macam tu, kita masak sekali pun dah banyak untuk kita. Tapi bayangkan untuk BV alfalfa ni, dia punya khasiat klorofil dia tu memang sebanyak ini. Maksudnya memang dah cukup-cukup padat dengan klorofil. Sebab macam yang saya cakap awal-awal tadi, klorofil ni yang bagi nutrien dekat pokok. Kalau tak ada klorofil, memang pokok-pokok ni tak ada nutrien lah, tak ada vitamin lah, tak ada khasiat. Jadi untuk alfalfa ni memang kita letak dia, memang kita formulasikan dia memang cukup-cukup padat dengan sayur-sayuran hijau. Sebab itulah kalau tengok warna alfalfa ni warna hijau. Kenapa alfalfa ni bila tuang dalam cawan bukan warna merah? Sebab dalam alfalfa ni kita letak klorofil. Okay, maksudnya dalam alfalfa ni dia padat dengan klorofil. Okay, bukan macam saya cakap tadi, klorofil ni yang bagi warna hijau kat dia. Sebab tu, kalau macam anda try klorofil ataupun anda try alfalfa yang jenama lain, sebenarnya warna kita, warna yang BV alfalfa ni dia yang paling pekat sebenarnya warna dia. Sebab kandungan klorofil dia memang padat berbanding dengan brand lain. Okay. Okay, jadi setakat ni semua okay, boleh ikut kita punya introduction sikit lah pasal klorofil ni. Kalau tak faham apa, kita boleh tanya dekat komen. Okay, seterusnya, okay, apa khasiat alfalfa ni? Macam yang saya cakap tadi, khasiat alfalfa ni dia datang daripada klorofil sebab dalam alfalfa ni secara lumrah pokok alfalfa ni dia punya klorofil dia 4 kali ganda lebih tinggi daripada sayur biasa. Maksudnya bila kita tengok semua sayur-sayur hijau yang lain, ada klorofil juga. Tapi klorofil dalam alfalfa ni yang 4 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan sayur lain. Okay? Jadi set dalam mind kita sebenarnya yang bagi khasiat dekat alfalfa ni adalah klorofil. Minuman klorofil. Maksudnya klorofil tu yang bagi khasiat dekat alfalfa. Kenapa kalau saya blender sayur sawi contohnya, khasiat dia lain berbanding dengan kalau kita blender alfalfa. Walaupun dua-dua warna hijau, tapi klorofil dia yang berbeza. Okay? Jadi faham kat sini? Jadi klorofil tu yang bagi khasiat dekat pokok alfalfa ni. Okay. Dan klorofil untuk setiap pokok berlainan. Untuk alfalfa ni 4 kali ganda lebih tinggi. Sebab itulah alfalfa ni special. Sebab itulah daripada zaman dulu lagi orang memang guna alfalfa ni untuk banyak sangat tujuan. Okay. Jadi kita dah tahu secara lumrah alfalfa ni dia punya klorofil dia 4 kali ganda lebih tinggi. Jadi apa kebaikan yang klorofil ataupun apa kebaikan alfalfa boleh bagi dekat badan kita Jadi yang pertama, klorofil ataupun alfalfa yang ada ni, sebenarnya alfalfa ni dia boleh tolong untuk kita punya sel darah merah. So sel darah merah kita, kalau macam kita tahu kalau lagi banyak sel darah merah lagi orang kata lagi sihat lah kita punya tubuh badan. So sama juga macam dalam alfalfa ni dia punya pokok dia semua vitamin ada. Boleh dikatakan semua vitamin, semua nutrien ada. Tapi dalam alfalfa, salah satu vitamin yang paling banyak yang dia ada adalah vitamin K. So vitamin K dalam alfalfa memang banyak. Jadi apa fungsi vitamin K? Okay. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa pentingnya vitamin K. Sebab bila kita tengok memang alfalfa ni salah satu sebab orang suka sebab dia ada vitamin K. Okay, apa fungsi vitamin K? Sebenarnya vitamin K ni kita perlukan untuk pembekuan darah.
Okey, jadi tak semua pembukaan darah tu adalah berbahaya. Okey, jadi apa yang vitamin K tolong adalah bila kita punya, okey kita ambil contoh lah kita ambil contoh kalau kita jalan contohnya kita punya lutut kita cedera, kita punya lutut berdarah. Bila lutut kita berdarah, okey, secara automatik kita akan ada pendarahan pendarahan non-stop. Jadi bila kita punya kulit dah terbuka, kulit kita ni bila dah terbuka dia lebih senang terdedah dengan kuman bakteria. Jadi kita okay. Jadi kita nak pastikan sebab bila kita jalan tadi kita punya kulit kita dah cedera, bila kita jalan, bila lutut kita dah cedera, kita punya orang kata kulit dah terdedah, pendarahan. Jadi kita nak stopkan pendarahan tu sebenarnya kita perlukan vitamin K. So itulah pentingnya vitamin K untuk kita punya penyembuhan luka. Maksudnya dekat sini kalau tak ada vitamin K, sebab itulah salah satu ciri-ciri orang yang kurang vitamin K dalam badan ni bila dia cedera, bila dia terluka, dia punya darah dia non-stop keluar, dia susah nak berhenti pendarahan tu. So itulah fungsi vitamin K untuk badan kita. Vitamin K ni kita memang perlu untuk nak stopkan kalau kita cedera ke apa, contohnya kita ambil tangan kita tangan kita cedera, so dia terdedah dengan kuman, terdedah dengan orang kata darah kita non-stop keluar. So bahaya kan? Jadi nak stop darah keluar tu kita perlukan vitamin K. Vitamin K tu dia boleh bekukan darah dekat bahagian yang terbuka, tak nak bagi kuman datang. So itulah fungsi vitamin K. Jadi alfalfa ni dia memang tinggi dengan vitamin K. Jadi sebab itulah salah satu yang saya cakap tadi ciri orang yang tak cukup vitamin K ni dia bila dia cedera tu dia susah nak sembuh. Lepas tu bila dia susah nak sembuh, dia punya lebam-lebam tu lagi orang kata lagi lama berbanding dengan orang yang makan cukup vitamin K. Jadi itu salah satu khasiat alfalfa lah. Alfalfa ni dia kaya dengan vitamin K untuk badan kita. Okey, jadi vitamin K, vitamin K daripada alfalfa ni campur dengan klorofil, campur dengan zat besi, dia boleh menggalakkan lagi penghasilan sel darah merah kita. Jadi sebab itulah kalau macam kita cakap tadi, kan selalunya kita tengok orang-orang kadang-kadang tengok muka dia pucat Pucat kenapa? Sebab tak cukup darah merah sebenarnya. Tapi kalau ada alfalfa ni sebab dia kaya dengan vitamin K, klorofil dengan zat besi, so dia boleh tolong untuk badan kita keluarkan lagi banyak darah merah. Jadi dia boleh tolong untuk hasilkan, dia hantar signal kat badan kita untuk keluarkan lagi banyak sel darah merah. Jadi bila sel darah merah kita banyak, bila kita punya red blood cell, bila kita punya sel darah merah kita banyak, secara tak langsung oksigen dalam badan kita pun akan meningkat. Sebab kita tahu apa fungsi darah merah. Kan kita tahu sel darah merah ni fungsi untuk angkut oksigen kan. Jadi bila sel darah merah kita semakin meningkat dalam badan, kuantiti semakin banyak, jadi semakin banyaklah oksigen boleh hantar dekat badan kita. Jadi salah satu sebab kenapa kita tengok orang tu macam lesu je, kita tengok orang tu macam sikit-sikit tak larat, sikit-sikit orang kata apa, lesu kan. So lesu ni contohnya salah satu dia sebab tak cukup sel darah merah, tak cukup oksigen. Jadi alfalfa ni fungsi dia memang tolong bekalkan lagi banyak sel darah merah. Jadi bila sel darah merah kita ni semakin banyak dalam badan, jadi badan kita ni nak angkut nutrien tu lagi senang. So lagi senang nak serap nutrien lah dan juga nak hantar oksigen tu lagi banyak. Jadi sebab tu nanti dekat hujung-hujung nanti kita akan tengok kenapa kita sarankan minum alfalfa ni kita untuk anak-anak bawa pergi sekolah. Salah satu sebab alfalfa ni dia boleh bekalkan oksigen dekat badan kita sebab dia kita punya sel darah merah kita semakin banyak bila kita minum. Jadi oksigen dalam badan ni dia boleh angkut pergi ke kita punya bahagian, pergi ke satu badan lah. So sebab itulah kalau anak-anak bawa baby alfalfa ni pergi ke sekolah, dia boleh tolong tak nak bagi rasa mengantuk, tak nak bagi rasa letih sangat. Pergi kerja pun boleh bawa sebab memang alfalfa ni dia boleh tolong nak bekalkan oksigen dekat badan kita. So itu untuk fungsi dia untuk sel darah merah. Yang seterusnya untuk paras kolesterol. Sebenarnya untuk paras kolesterol ni sebenarnya dia tak banyak kajian yang boleh orang kata yang kiranya dia punya kajian tu tak banyak, tapi dia punya kajian terbukti.
ada satu kajian dekat US, dekat Amerika Syarikat yang saya nak kongsikan. Ada satu kajian yang dekat US, satu hospital ni dia panggil satu kumpulan volunteer, okay? Dia panggil satu kumpulan volunteer, daripada satu kumpulan tu dia pecah. Satu kumpulan makan alfalfa punya sayur, satu lagi tak makan. Okay? Jadi dia nak tengok ada kesan ke tak alfalfa ni dekat paras kolesterol. Jadi bila dia pecahkan dua kumpulan, satu kumpulan makan alfalfa, satu kumpulan tak makan alfalfa. Jadi bila hospital ni buat kajian, selama 8 minggu dia bagi alfalfa dekat kumpulan ni. Kumpulan yang makan alfalfa selama 8 minggu, bila dia check, dia balik kepada hospital, dia check alfalfa, apa yang dia tolong, paras kolesterol orang yang makan alfalfa ni lebih rendah berbanding dengan orang yang tak makan alfalfa. Jadi bila hospital tu buat kajian, jadi dia dapat buktikan dekat situ yang sebenarnya alfalfa ni dia boleh tolong untuk kurangkan kolesterol juga dalam badan. Jadi sebab bila dia bagi kumpulan tu makan alfalfa selama 8 minggu, kumpulan yang makan alfalfa bila dia cek darah, kolesterol dia kurang. Kolesterol dia memang turun berbanding dengan kumpulan yang tak makan alfalfa. Okay? Jadi bila buat kajian rupanya dekat dalam alfalfa ni ada satu lagi bahan penting. Ada satu lagi bahan istimewa dinamakan saponin. Jadi saponin ni dia tolong untuk kurangkan absorption kolesterol dalam usus kita. Maksudnya bila ada saponin tu dia boleh tolong untuk sekat kolesterol tu daripada masuk usus kita. Sebab tu lah paras kolesterol dalam badan volunteer tu boleh turun. Jadi ada kajian lah yang support. Dan kita tahu bila paras kolesterol kita turun, okay, bila kolesterol jahat ni turun secara tidak langsung, dia boleh tolong untuk turunkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga stroke. Sebab kita tahu kalau selalunya orang ataupun pesakit yang ada selalu sakit jantung, pesakit stroke ni, sebab apa? Sebab dia punya saluran darah tu dah orang kata dah kena block, dah tersumbat. Saluran darah dia dah tersumbat, jadi oksigen tak boleh sampai dekat oksigen tak boleh sampai dekat bahagian dia punya jantung. Sebab itulah dia dapat penyakit jantung. Okay, jadi itu adalah antara khasiat alfalfa yang memang kajian menunjukkan, walaupun kajian tak banyak tapi kajian daripada satu hospital ni buktikanlah itu adalah khasiat alfalfa. Okay, jadi setakat ni semua okey. Kalau terlaju sangat ke apa boleh bagi tahu Okay. Okay, dan yang seterusnya. Sebelum tu, bila cakap pasal kolesterol tadi kan, bila saya buat kajian sikit sebenarnya, rupa-rupanya saya pun baru tahu yang ada satu perkampungan dekat Afrika ni sejak daripada zaman dulu memang mereka gunakan alfalfa secara tradisional untuk kurangkan paras gula. Dan saya pun baru belajarlah pasal benda tu. Rupa-rupanya memang alfalfa ni, dia memang satu dunia gunakan alfalfa ni. So macam yang saya baru jumpa tu, dia sebenarnya satu masyarakat dekat Afrika ni dia memang ambil alfalfa ni untuk tujuan kurangkan paras gula. Jadi menariklah bila kita tengok alfalfa ni sebenarnya pokok dia tak besar pun tapi khasiat dia memang cukup-cukup banyak untuk badan kita. Okay? Dan seterusnya, khasiat alfalfa yang seterusnya juga adalah untuk detox mula jadi. So saya yakin ini point yang paling ramai orang suka untuk detox. Okay. Apa yang alfalfa ni boleh buat sebenarnya, alfalfa ni dia boleh tolong untuk nak remove ataupun nak flush toksin ni keluar daripada badan kita. So alfalfa ni dia memang boleh tolong untuk singkirkan toksin dan juga sebab alfalfa ni dia punya sifat dia antioksida dia tinggi, jadi dia boleh galakkan pembersihan semula jadi dalam badan kita. Jadi alfalfa ni memang elok juga untuk nak buat detox. Sebab itulah kalau Google detox drink ke detox apa ke, sebenarnya ramai orang akan guna sayur-sayuran hijau. Sebab sayur-sayuran hijau memang dia kaya dengan klorofil semua ni. So secara semula jadinya tumbuh-tumbuhan hijau memang bantu untuk kita punya usus-usus dalaman, nak bersihkan usus. Jadi bila ambil alfalfa ni, kita tahu klorofil dia pun tinggi, khasiat dia pun banyak untuk kita punya penghadaman dan juga untuk kita punya usus. Okay? Okay, dan seterusnya.
Okey, yang seterusnya apa yang alfalfa ni boleh tolong untuk kesihatan dalaman untuk kesihatan dalaman kita. Jadi saya nak share, kita sebenarnya, kita punya tubuh badan kita sebenarnya secara kita punya semula jadi, tubuh badan kita, kita dalam tubuh badan kita ni, dalam badan kita, kita ada pH yang berlainan dekat setiap tempat. Okey, contohnya macam kita punya darah kita sifat dia alkali. Tapi bila kita scan dekat bahagian bawah, dekat bahagian perut kita ni bersifat asid. Okey, jadi badan kita ni sebenarnya dia punya pH dia lain-lain, tapi darah kita yang utama sekali, darah kita ni bersifat alkali. Jadi bila kita makan makanan yang entah apa-apa ataupun kita macam main makan je makanan kita ni, bila kita macam orang kata nak makan apa makan je, sebab apa bahaya? Sebab kebanyakan makanan yang memang dijual dekat pasaran sekarang ni memang bersifat acidic. So darah kita alkali. So kita pula makan makanan yang bersifat acidic. Jadi benda tu sebenarnya boleh tingkatkan risiko penyakit sebenarnya sebab bila badan kita berasid, bila kita ambil banyak sangat makanan yang ada asid ataupun makanan yang bersifat asid ni, dia sebenarnya dia boleh tingkatkan risiko penyakit-penyakit yang berbahaya. So sebab itulah orang tak sarankan. So apa contoh makanan yang berasid ni? Dia tak semestinya makanan berasid tu maksudnya makanan yang masam, bukan. Dia tak semestinya macam tu. Gula pun bersifat asid sebenarnya. Makanan proses, contohnya nugget, kentang goreng, itu semua adalah contoh makanan berasid. Apa lagi? Makanan dalam tin yang instant tu itu bersifat asid dan juga ubat-ubatan. Ada setengah ubatan kalau overdose pun dia boleh jadi terlalu asid. Jadi disebabkan kita punya darah ni bersifat alkali, so bila kita ambil makanan yang bersifat asid ni, dia sebenarnya boleh kacau kita punya sistem badan kita sebab kita punya sistem badan ni dia memang dah elok. Dia memang dah terletak elok. So kalau kita punya darah tu bersifat alkali, jadi makanan kita makan pun dia kena ke arah alkali lah. Okay, supaya dia boleh match dengan kita punya sistem badan kita. Okay, jadi makanan kalau badan kita ni makan terlalu banyak benda berasid, dia boleh tingkatkan risiko. Contoh-contohnya macam sebab tu kita pernah dengar kalau kita pernah dengar orang kata air kencing asid air kencing acidic contohnya. Itu salah satu sebab kalau kita makan terlalu banyak makanan acidic, jadi disebabkan itulah bila kita cakap pasal asid alkali ni sebab kita tahu darah kita memang secara semula jadinya memang Allah jadikan alkali kita punya darah kita bersifat alkali. Jadi disebabkan itulah Mak Saleh ni kan mereka sangat kreatif. Jadi Mak Saleh ni diorang reka satu diet dinamakan diet 80-20 rule, 80-20 rule diet. So 80-20 tu macam mana? 80 tu maksudnya 80% makan makanan alkali kalau nak sihat. So kalau nak sihat 80-20 dia punya rule dia. 80% makan makanan beralkali, 20% makan makanan berasid. Jadi maksudnya kita ambil kebanyakan portion makan kita ni kita ambil bahagian alkali yang banyak. So 80-20 rule ni sebenarnya adalah satu dia bukan sejenis diet tapi dia macam orang kata adalah satu satu konsep kalau nak diet, kalau nak makanan yang sihat, kalau kita nak pastikan kita punya kesihatan dalaman kita ni seimbang, asid alkali kita seimbang, kita ambil rule 80-20. So 80% tu makan makanan beralkali, 20% tu makan makanan berasidik. Jadi apa contoh makanan beralkali? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, buah-buahan adalah contoh makanan yang sumber alkali. So sebab itulah sekarang ni pun kalau perasan memang Kementerian Kesihatan dia dah buat piramid makanan yang baru Piramid makanan yang baru dia letak paling banyak bawah tu adalah sayur-sayuran. Sebab sayur-sayuran ni dia bersifat alkali. Jadi bila bersifat alkali ni dia secara tak langsung dia sebenarnya boleh bagi kita punya darah kita tu balance balik. Dan dalam alfalfa ni, dalam alfalfa dia ada klorofil. So klorofil dalam alfalfa ni fungsi dia boleh bagi alkalikan badan kita. Sebab kita tahu badan kita ni dia lebih ke arah alkali. Badan tak boleh acidic. Kalau makan benda pelik-pelik badan jadi acidic, itu yang bawa pergi penyakit banyak tu. Tapi kalau diet kita amalkan diet yang banyak alkali ataupun sumber alkali, insya-Allah memang kita punya kesihatan pun seimbang. Jadi contoh makanan yang tinggi alkali adalah sayur-sayuran, buah-buahan,
Jadi salah satu sayuran yang tinggi dengan orang kata sifat alkali dia adalah alfalfa. Sebab dalam alfalfa klorofil dia tinggi. Okay, jadi klorofil ni dia boleh alkalikan balik badan kita. Dia boleh orang kata seimbangkan balik kita punya badan. Okay. Jadi sebab itulah macam ini adalah petikan daripada surat khabar Metro. Memang alkali asid ni memang doktor-doktor pun saran orang kata apa, memang dia punya orang kata rule dia memang kena seimbang. Jangan terlalu banyak maksudnya jangan terlalu banyak asid, lebih berat kepada alkali. Okay. So makanan berasid contohnya macam tadilah saya cakap tu, elakkan nugget, fries, benda-benda macam tu. So that kalau lagi banyak kita makan benda-benda ni nanti darah kita jadi acidic. So itu yang kita tak nak. Jadi alfalfa ni klorofil dia boleh seimbangkan balik. Okay. Okay. Jadi yang seterusnya, apa fungsi alfalfa yang seterusnya ni? Okay, seterusnya fungsi alfalfa yang bagi saya ini adalah dia punya fungsi alfalfa yang paling best bagi saya, ataupun kebaikan alfalfa adalah alfalfa ni dia bertindak sebagai deodoran dalaman semula jadi kita. Okay, saya bila kita cakap pasal deodoran dalaman ni maksudnya dia bukan bila kita makan alfalfa ni bukan bagi tubuh kita wangi ke tak. Sebenarnya apa yang alfalfa ni tolong adalah alfalfa ni kandungan klorofil dia tinggi, jadi klorofil dalam alfalfa tu dia sebenarnya boleh tolong untuk atasi untuk siapa yang ada masalah nafas berbau ataupun ada bau badan yang tak senang. Kalau ambil alfalfa dia memang boleh tolong untuk orang kata bagi bau tu tak kuat sangat. Okay. Jadi bila kita cakap pasal bau badan sebenarnya saya nak kongsi sikit salah satu salah faham yang orang selalu ingat. Sebenarnya kita selalu ingat kalau badan kita berpeluh. Kalau badan kita berpeluh maksudnya automatically badan kita busuk. Ataupun kita selalu ingat peluh tu yang menyebabkan badan kita busuk, betul? Jadi ini adalah satu salah faham sebenarnya yang saya nak kongsikan pada malam ni. Selalunya kita contohnya lah kalau kita macam baru lepas jalan ke, contohnya kan kalau kita pergi supermarket, kita punya kereta jauh, kita punya entrance dia lagi jauh, kita jalan tu pun dah berpeluh. So bila kita berpeluh tu badan kita busuk. Jadi kita ingat yang peluh tu yang menyebabkan bau, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya peluh kita ni tak ada bau. Sebenarnya peluh kita tak ada bau. Yang menyebabkan bau badan kita tu adalah bakteria. Okay. Sebab bakteria ni dia punya lumrah dia hidup dekat tempat yang basah ataupun yang lembap. Jadi bila kita keluarkan peluh tu sebenarnya dia lagi galakkan bakteria untuk tumbuh dekat ataupun untuk orang kata apa, untuk muncul. Jadi bila kita berpeluh, bakteria ni dia tumbuh dekat situ. Jadi bakteria tu kita nak minta mute untuk okay. Jadi bau peluh kita tak berbau. Jadi yang hasilkan bau tu adalah bakteria. Sebab bakteria lagi kita berpeluh lagi dia suka. Jadi bakteria tu sebenarnya dia akan tukarkan kita punya peluh tu jadi asid. Asid itulah yang buatkan badan kita berbau. Okay. Jadi itu apa orang kata satu info tambahan lah. Sebab kita ni selalu ingat peluh tu yang menyebabkan bau badan, tapi sebenarnya bukan peluh. Yang sebabkan bau badan tu adalah bakteria dekat dalam peluh tu. Sebab itulah bau badan kita selalu jadi dekat tempat-tempat yang senang berpeluh. Bau badan kita yang paling kuat dekat mana? Antaranya macam dekat ketiak, dekat tapak kaki. So ini adalah bahagian-bahagian yang kita selalu berpeluh. So tempat yang mana kita selalu berpeluh, automatically bakteria pun banyak dekat situ. Jadi bakteria ni dia pecahkan peluh kita tu, dia jadi asid. So itu yang asid tu yang menyebabkan badan kita berbau. Jadi sebab tu bila kita ambil klorofil, bila kita ambil alfalfa ni secara semula jadi dia memang boleh tolong untuk kurangkan kita punya bau badan. Okay, so bila kita cakap pasal bau badan ni, macam saya nak kongsi sikit saya punya pengalaman saya bila saya minum alfalfa ni. Ini adalah saya punya point favourite sebenarnya. Kalau tanya personal favourite, saya suka point ni sebenarnya when it comes to khasiat alfalfa. Saya sebenarnya saya dah amalkan bibit alfalfa ni, saya dah minum konsisten, saya rasa dah 3 bulan. Saya punya pengalaman personal saya lah. Saya minum alfalfa ni dah 3 bulan. Apa yang saya notice bila saya minum alfalfa selama 3 bulan ni non-stop, apa yang saya notice, saya punya deodoran saya, ni deodoran betul saya punya deodoran saya tu tak, orang kata tak luak, tak habis deodoran saya.
Sebab saya jenis yang pakai deodorant yang jenis bentuk krim tau. So deodorant dalam bentuk krim ni dalam bentuk tube, so kita boleh ukur kat situ, kita boleh tengok. Tak luar-luar, maksudnya tak habis-habis pun deodorant ni. So bila saya fikir balik macam sebab saya minum alfalfa ni lah, alfalfa ni dia memang tolong untuk orang kata untuk kurangkan bau badan ni sebenarnya. So bila saya notice, sebenarnya bila saya perasan yang saya punya deodorant tu dia macam tak habis-habis. Duk banyak tu je, dah 3 bulan tak habis pun. So salah satu sebab saya yakin sebab alfalfa ni lah yang tolong untuk kurangkan bau badan tu. Sebab kita memang tak boleh elak. Peluh ni kita duduk dalam aircon pun kadang-kadang berpeluh. Jadi nak kurangkan masalah bau tu salah satunya boleh amalkan alfalfa. Okay? Okay, jadi itu saya punya testimoni sendirilah. Tapi kalau nak dengar testimoni lagi orang kata apa, lagi power nanti kita akan stay. So kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita. Tapi kalau saya punya pengalaman personal saya memang dari segi bawah badan lah. Okay, memang saya punya deodorant dan krim dalam bentuk tube tu tak habis-habis. So saya yakin sebab alfalfa ni lah yang tolong. Okay, seterusnya khasiat alfalfa, apa yang best pasal alfalfa ni? Alfalfa ni dia ada ciri-ciri anti-aging. So bila kita cakap pasal anti-aging ni selalunya kita akan fokus dekat benda luaran, apa yang kita apply, tapi dari dalam pun sebenarnya dia sama penting sebenarnya, luar dengan dalam lagi sama penting. Jadi kita tahu alfalfa ni dia kaya dengan vitamin. Seperti saya cakap tadi, dia ada vitamin A, vitamin C, vitamin vitamin E, sorry. Jadi vitamin-vitamin ni sebenarnya setiap vitamin dalam alfalfa ni dia sebenarnya boleh tolong kita punya kulit sebenarnya. Sebagai contoh, kalau vitamin C kita tahu fungsi vitamin C adalah untuk nak promotekan kita punya collagen muka. So collagen bila vitamin C ni, bila kita minum vitamin C, sebenarnya vitamin C ni boleh tolong untuk promotekan collagen tu. Kita punya orang kata penghasilan collagen. Collagen ni kita tahu kalau collagen kita cukup banyak, kita tak senang kedut muka kita tak senang orang kata apa, tak senang gelebeh. Itu fungsi collagen. Itu vitamin C lah. So maksudnya vitamin C bila kita minum, bila kita makan sesuatu yang ada vitamin C tu sebenarnya tolong untuk promotekan penghasilan collagen. Sama juga macam vitamin E. Vitamin E apa fungsi dia? Vitamin E fungsi dia untuk salah satu fungsi dia untuk lindung kulit kita daripada matahari. Jadi bila kita amalkan alfalfa yang semua benda dah ada, bila kita amalkan alfalfa yang semua vitamin dah cukup lengkap, dalam satu botol semua vitamin dah cukup lengkap, jadi sebab itulah dia boleh bagi kebaikan dekat kulit kita. Jadi semua vitamin-vitamin dalam alfalfa ni dia boleh tolong untuk bagi kebaikan dekat kulit kita sebab dia boleh tolong untuk buang radikal-radikal bebas tu. Jadi radikal bebas tu datang daripada mana? Radikal bebas ni macam saya punya talk lepas pun saya ada kongsikan juga, salah satu punca radikal bebas ni datang daripada pencemaran. Okay, pencemaran kalau kita keluar kan, lagi-lagi kalau tak pakai macam protection dekat muka, so radikal bebas. Mungkin dekat phone kita pun ada. Jadi benda-benda ni semua sebenarnya boleh mencepatkan penuaan muka kita sebenarnya. Sebab kita memang tak boleh elak. Jadi bila kita terdedah sangat dekat radikal bebas macam daripada pencemaran, daripada habuk-habuk semua, kalau lagi-lagi kalau yang minum alkohol, ini semua sebenarnya boleh jadi buatkan muka kita lagi tua daripada usia kita. Jadi bila kita minum alfalfa, alfalfa ni dia memang dah padat dengan semua vitamin-vitamin ni. Dia ada vitamin C, vitamin A, vitamin E. Jadi semua vitamin ni sebenarnya dah memang bagus untuk tolong kita punya kulit. Sebab tu kulit kalau orang yang selalu minum alfalfa ni insya-Allah muka dia nampak muda. Insya-Allah dia akan jadi awet muda lah muka dia, okey? Anti-aging. Okey? Dan seterusnya macam saya cakap tadi dia bagi perlindungan dan juga kekal muda. Dan juga bila kita cakap pasal alfalfa ni kan saya cakap tadi salah satu orang kata nutrien yang paling banyak dalam alfalfa ni adalah klorofil. Sebenarnya kalau kita pergi farmasi, sebenarnya kalau kita pergi farmasi, dekat dalam farmasi pun ada orang kata apa macam krim yang dalam dia ada klorofil. Sebab klorofil ni memang dia bagus untuk kulit. Okay? Jadi bila kita minum alfalfa ni memang semua dah padat dah dalam tu. Okay? So insya-Allah siapa yang nak kekal muda, siapa yang nak awet muda, bolehlah slow-slow kita amalkan alfalfa dari sekarang. Sebab bukan untuk kita punya kulit muka je, tapi untuk kita punya bau badan. Okay? Benda-benda macam orang kata benda-benda kecil, tapi sebenarnya bila kita amalkan selalu dia tolong kita punya orang kata appearance sedikit sebanyak. Macam tu. Dia tak semestinya yang
ada penyakit yang baru minum alfalfa ni, tak sebenarnya. Yang tak ada penyakit pun, yang tak ada orang kata yang tak ada concern pun boleh minum alfalfa ni, okay. Kita tengoklah fungsi mana yang kita nak. Okay, jadi kenapa kita punya BV, Bio Velocity Alfalfa ni yang special ataupun kenapa dia unik daripada yang lain ya. Okay, jadi kita tahu bila kita punya produk dekat Shom, kita ada BV ya. BV ni Bio Velocity ataupun satu teknologi lah orang kata. Jadi bila kita punya alfalfa ni, dah lah alfalfa tu dah padat dengan nutrien macam saya cakap tadi. Alfalfa tu kita tahu memang orang kata apa, memang cukup padat dengan nutrien, dengan cukup klorofil, vitamin semua ada. Dan juga dekat Shom ni kita tambahkan lagi teknologi BV ni. So teknologi BV, Bio Velocity ni sebenarnya dia membuatkan molekul-molekul dalam kita punya alfalfa tu lagi kecil. Bila molekul-molekul tu kecil, dia sebenarnya lagi senang serap ke dalam badan kita. Jadi sebab itulah yang membuatkan kita punya alfalfa kita orang kata apa unik daripada yang lain sebab kita ada teknologi BV. So kita tahu alfalfa memang secara semula jadi, memang secara lumrahnya alfalfa ni dah ada penuh kebaikan. Tambah pula dengan BV lagi senang nak serap dalam badan kita. Okay? Sebab tu kita ada teknologi BV dalam ni. Jadi bila penyerapan lagi tinggi, bila kita punya penyerapan alfalfa ni tinggi, secara tak langsung kita punya oksigen pun lebih banyak. Okay? Lebih banyak. Macam saya cakap tadi, kan salah satu fungsi alfalfa ni dia boleh tolong untuk hasilkan lagi banyak sel darah merah. So bila sel darah merah tu banyak, oksigen pun banyak. Jadi bila kita makan alfalfa yang BV punya alfalfa ni, bila dia dah padat dengan nutrien, dia lagi senang serap. Jadi maksudnya kebaikan tu kita dapat lagi banyak lah sebab kita pakai teknologi BV. Jadi bila kita pakai teknologi BV ni secara tidak langsung, molekul-molekul tu dia jadi halus, jadi dia senang serap dalam badan kita, okay? So sebab itulah boleh tengok testimoni kita nanti, tengok semua awet muda. Apa rasa awet mudanya sebab kita punya BV alfalfa ni dia senang nak absorb dalam badan kita ya. Okay, okay, seterusnya apa tips pengambilan terbaik? Mungkin ada yang tak pernah cuba kita punya BV alfalfa sebelum ni. Okay. Untuk siapa yang tak pernah cuba BV alfalfa kita, sebenarnya kalau tanya saya, nak suruh saya describe, nak suruh saya orang kata terangkan apa rasa BV alfalfa ni, bagi saya BV alfalfa ni bila kita campur dengan air, rasa dia macam sirap tak ada gula. Dia sebenarnya dia tak rasa apa-apa pun sebenarnya. Bagi saya dia rasa macam sirap tak ada gula. Tapi saya tahu kalau kita baca testimoni ataupun kita baca feedback dekat Facebook, ramai orang kata rasa dia macam cincau tak ada gula. So saya rasa description untuk cincau tak ada gula tu lagi tepat sebenarnya daripada sirap. Jadi rasa BV alfalfa ni kalau kita masukkan dalam botol air, dia memang rasa macam cincau tak ada gula. Tapi setengah orang tak suka rasa ni. Setengah orang mungkin dah lah mungkin setengah orang rasa macam warna hijau ni, ya biasalah kita punya mindset kan, kadang-kadang kita rasa bila benda warna hijau ni macam sayur-sayur ni tak sedap. Tapi sebenarnya tak. Okay, untuk siapa yang dah try bolehlah share dekat ruangan komen. Memang BV alfalfa ni dia tak rasa apa-apa pun kan sebenarnya. Jadi nak bagi lagi best, okay, sebab itulah boleh tambahkan Sweetality dalam ni. So bila produk ni gabung dua, itulah dinamakan Sweet Fafa, Sweetality campur alfalfa. Maksudnya alfalfa tu sendiri dah padat dengan nutrien, tambah pula dengan Sweetality, so lagi manis. Tapi yang bestnya manis yang tak ada kalori. So sebab itulah Sweet Fafa ni minuman yang sangat famous di kalangan kita punya Shompreneur, dengan di kalangan dekat Shom ni memang Sweet Fafa ni, tanyalah semua orang suka Sweet Fafa sebenarnya. Sebab dia tak rasa, orang kata apa, dia tak rasa manis ke apa. Ada orang cakap rasa tasteless. Betul, dia memang rasa tasteless, rasa air kosong, tapi bagi saya dia rasa lagi sedap daripada air kosong kot bagi saya. Sebab saya dah minum alfalfa ni dah banyak bulan, jadi saya rasa lagi sedap daripada air kosong kot sebenarnya. Okay. Jadi so Sweet Fafa. So Sweet Fafa tu apa? Sweetality campur alfalfa. Okay. Okay. Jadi kenapa kita sarankan, tak boleh sarankan sebenarnya, kenapa kalau macam kita nak jadikan kita punya minuman harian kita tu lagi sedap, kita campur dengan Sweetality. Kita tahu Sweetality ni adalah kita punya sweetener kita yang Shom keluarkan.
Suitality yang kita keluarkan ni sebenarnya ada dua jenis untuk siapa yang baru, yang mungkin baru dalam Syom ni. Suitality ada dua jenis, satu suitality jenis yang liquid, satu lagi jenis yang butir ataupun jenis yang macam orang kata macam gula pasir lah. Kita ada dua jenis suitality Okey, nak senang kalau macam anda nak try kita punya suitality dengan juga alfalfa ni, nak senang sebenarnya pakai yang liquid sweetener ni sebenarnya sebab dia just titis je dalam air kita. Jadi apa yang special pasal liquid sweetener ni sebab dia tak ada kalori sebab kita punya liquid sweetener ni rasa dia manis tapi tak ada kalori. So apa yang bestnya adalah kita punya suitality ni kita tak perlukan banyak pun. Kalau nak rasa sedap tu just drop satu titis dalam alfalfa kita dah rasa macam orang kata rasa macam cincau betul lah sebenarnya, rasa macam orang kata rasa sirap ataupun rasa air manis. So lagi sedap lah sebenarnya bila kita nak minum sebab kita manusia ni, lagi-lagi wanita lagi-lagi wanita kita ni suka benda manis Jadi kalau nak benda manis tapi yang tak menaikkan kalori, tambahlah suitality. So kita dah ada BV alfalfa tu memang untuk awet muda nak bagi sihat, tambah pula dengan suitality lagi sedap. Okay? So amat mudah untuk dibawa, betul. Jadi suitality ni juga saya tahu kita di kalangan kita punya partisipan malam ni mungkin ada yang nak share, mungkin ada siapa-siapa, ada tak yang kalau pergi restoran wajib bawa suitality sebab dia kecil letak dalam handbag dah lepas. Kalau siapa-siapa nak share boleh share dekat ruangan komen, mungkin bila dia start minum suitality ni dia pergi kedai memang order kat mamak TO kosong, letak sendiri sweetener, lagi sedap Mungkin ada yang nak kongsi, boleh kongsi pengalaman dalam komen Okay. Saya guna suitality dalam masakan. Betul, suitality dalam masakan pun sedap juga Kalau kita nak buat sweet sour ke, boleh letak Okay. So macam saya cakap tadi, kita ada dua jenis suitality. Kita ada suitality jenis yang cecair dan juga suitality jenis yang granule. Granule ni senang cakap macam gula pasir lah. Okay. Tapi tak sama sekali macam gula pasir kita punya suitality ni. Okay, kita punya suitality yang jenis granulated ni sebenarnya dia punya rasa manis tu kalau kita ambil 1 gram suitality tu dia bersamaan dengan 5 gram gula putih. Jadi bayangkan anda tak perlu banyak pun untuk capai tahap manis tu sebab tahap manis gula putih tu dia 5 kali ganda. Tapi kalau kita pakai suitality, kalau kita ambil 1 sudu teh tu sebenarnya rasa manis dia sama dengan 5 sudu teh gula putih biasa. Okay? Jadi gula putih biasa kita tahu gula putih biasa tu memang tinggi kalori tapi untuk kita punya sweetener, untuk kita punya suitality memang kita kurangkan dia punya kalori sebanyak 80%. Okay? Jadi tak payah risaulah untuk yang nak guna suitality dalam minuman ke ataupun dalam masakan ke, memang boleh tambah suitality ni. Okay? Tapi yang nak lagi best sebenarnya kalau untuk minuman harian boleh amalkan bibit alfalfa campur dengan suitality. Okay? Okay, jadi jadi macam saya cakap tadi dia punya perbandingan tu kalau dia punya rasa manis tu untuk siapa yang belum pernah try suitality sebenarnya kita ambil 5 sudu gula, 5 sudu teh gula putih biasa tu, 5 sudu putih gula pasir kita beli kat supermarket tu. Sama rasa manis dia sebenarnya sama dengan rasa manis 1 sudu sweetener saja. 1 sudu suitality sahaja. So dia punya ratio dia 1 hingga 5 Kalau untuk siapa yang nak terangkan dekat customer ke, boleh cakap yang memang sebenarnya kita punya suitality ni 1 sudu tu, 1 gram tu bersamaan dengan 5 gram gula putih biasa. Okay, jadi seterusnya apa yang saya nak, sebenarnya saya baca komen, buat kuah sambal pun letak suitality sedap betul. Dia memang nak masak apa-apa pun letak suitality ni sebenarnya rasa dia sama je macam gula putih biasa. Suitality, sweet fafa sweet fafa. Resepi sweet fafa ni sebenarnya kita boleh jadi lebih kreatif sebenarnya kalau kita nak explore untuk seharian Jadi apa yang anda boleh buat untuk siapa yang nak try sweet fafa ni, boleh cuba kita punya koktail buah. So macam mana nak buat koktail buah ni, macam biasa ambil kita punya bibit alfalfa tu, kacau, letak suitality, kacau, lepas tu boleh letak buah apa yang anda nak. So jadilah koktail buah. Tapi apa yang bestnya, lagi best kalau boleh pakai buah yang buah yang original kalau boleh elakkanlah ambil buah yang daripada tin ke apa
So kalau macam contohnya siapa yang ada buah lychee ke, strawberry ke, boleh potong letak terus, memang macam koktel buah lah. Okay, so yang seterusnya ni memang minuman favourite semua orang lah. Saya rasa tak perlu nak jelaskan, memang tanyalah siapa-siapa yang suka minum sweet fafa, semua orang suka resepi ni. Iaitu ambil VV alfalfa, ambil ais kosong, and then ambil Suitality, minum untuk seharian, memang sangat-sangat sedap. And then boleh letak lemon Saya tahu ramai orang suka buat detox dengan minuman ni sebenarnya. Saya tahu ramai orang suka letak lemon, letak Suitality, letak alfalfa, jadi detox harian, memang cukup-cukup sedap sebenarnya. Dan juga saya nak kongsi juga untuk siapa yang tak nak rasa lemon tu ataupun untuk sesiapa yang nak cuba yang lain, sebenarnya boleh cuba limau kasturi. Saya dah cuba sendiri, memang kalau pakai limau kasturi ni memang rasa dia lagi orang kata lagi macam teh ais limau sebenarnya. So boleh cubalah kalau siapa yang tak nak cuba lemon tu, boleh cuba pakai limau kasturi. Dia bukan limau nipis tau, limau kasturi. Sebab limau kasturi ni dia lagi orang kata lagi manis Jadi boleh cubalah letak limau, letak Suitality, letak bibit alfalfa, air kosong dengan ais. Cukup-cukup sedap. Memang sedap, betul tak tipu. Okay. Alright, yang seterusnya. Okay. Jadi saya nak share juga, lepas tu tambah asam boy So kalau tambah asam boy dia jadi limau asam boy pun sedap juga. Limau asam boy ni kalau kita pergi kedai kan memang manis sebenarnya, memang sangat-sangat manis. Tapi kalau untuk kita letak ganti dengan alfalfa, ganti dengan Suitality, cukup-cukup sedap sebenarnya. Okay, so saya nak kongsikan juga sebenarnya ini yang saya orang kata jumpa daripada Public Health Malaysia ataupun kita punya Institute Public Health Malaysia sebenarnya dia kongsikan sebenarnya baru 2 hari lepas Public Health Malaysia dia orang kongsikan sebenarnya post ni. So boleh tengok dekat post ni apa yang mereka sarankan, apa yang mereka sarankan untuk orang yang nak kurangkan berat badan ni sebenarnya. Even kita punya Public Health Malaysia pun dia sarankan untuk cuba tengok point number 2 ni ambil botol air detox. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah even kita punya Public Health Malaysia pun dia orang sarankan untuk siapa yang nak sihat tu, untuk siapa nak badan sihat, boleh amalkan ataupun boleh pakai botol air detox. So untuk kita, kalau kita nak botol air detox ni kan untuk nak orang kata apa, untuk nak sihat, botol air kita tu yang 1 liter tu campur dengan bibit alfalfa, campur dengan Suitality. Bawa lah pergi mana-mana pun, minumlah bila-bila pun, memang cukup sedap. So saya nak kongsi dekat sini, maksudnya dekat sini even kita punya daripada Public Health Malaysia pun sarankan sebenarnya minum air mencukupi, minum air banyak kalau kita nak kurangkan berat badan. So kalau macam untuk kita dekat shop, botol air kita tu yang besar 1 liter tu kita campur alfalfa, campur Suitality. Memang itu kita punya botol air detox lah, bawa pergi mana-mana pun. Okay? Okay, jadi untuk siapa yang nak sihat, nak langsing, boleh cuba. Okay? Okay, jadi macam saya cakap tadi, even kita punya Public Health Malaysia pun sarankan untuk minum air banyak, air detox kalau nak kurus ataupun kalau nak kurangkan berat badan. Jadi saya nak kongsikan sikit jadual ni ataupun table ni. Okay, so saya nak minta kalau siapa yang mungkin yang ada pen ke apa yang nak catat sebenarnya untuk kita punya khasiat sweet fafa dalam 1 botol, sebenarnya ini sangat-sangat orang kata sangat bagus untuk siapa yang nak bawa pergi tempat kerja ataupun untuk anak-anak bawa pergi ke sekolah. Kenapa? Sebab saya nak kongsikan sikit, kalau kita ambil sweet fafa dalam 1 botol dalam 1 botol 1 liter, pertama sekali bila kita campur 5 sudu besar alfalfa, kita campur dengan 1 liter air. So 1 liter air dalam lebih kurang 1 botol air besar yang kita jumpa kat kedai tu. So dia punya orang kata apa, dia punya ramuan dia letak 5 sudu besar alfalfa and then letak Suitality 2-3 tipis kalau nak, and then kita letak dengan 1 liter air. So bila kita buat air ni, bila kita amalkan air ni selalu sebenarnya kita bawa pergi mana-mana untuk anak-anak pergi sekolah ke, sebenarnya dia punya khasiat tu dah cover, dah merangkumi ke semua mineral dan juga vitamin ni sebenarnya. Okay, jadi saya nak kongsi sikit, kita akan go through table ni satu persatu macam mana kita nak tengok. Okay, so
nutrien, okay, so macam yang semua orang tahu, kita akan dapat nutrien ini bila kita campurkan resepi ni. So, kita boleh tengok dekat sini yang kolom number 3 ni recommended nutrient intake. So, recommended nutrient intake tu sebenarnya apa yang kita perlukan dalam seharian. Okay, jadi bila kita minum satu botol Sweet Fafa, dia punya vitamin A dia kita dapat 38.75 mikrogram ni. Dia sebenarnya dah cover 7.8% nutrien yang kita perlukan dalam badan. Okay, jadi maksudnya contohnya dekat sini bila kita tengok vitamin D, okay, bila kita campurkan kita punya alfalfa dengan 1 liter air dengan Sutality, vitamin D ni dah cover 100%. Maksudnya sekarang ni nak cakap yang bila kita ambil Sweet Fafa ni, dia punya keperluan vitamin D kita dah 100%. Maksudnya kita dah capai apa yang kita perlukan untuk badan kita. Jadi dekat kolom nombor 3 ni sebenarnya berapa peratus yang badan kita perlukan. Maksudnya berapa peratus nutrien. Jadi sama juga kalau kita ambil 1 liter Sweet Fafa ni campur dengan 1 liter Sweet Fafa ni, kita punya vitamin K ni dah cover 95% apa yang badan kita perlu. Jadi maksudnya dekat sini dia dah cover kebanyakan nutrien yang badan kita perlukan, lagi-lagi vitamin D. So kalau anda ambil vitamin D, kalau anda ambil Sweet Fafa, vitamin D yang badan kita perlukan dah cukup, dah penuh, dah 100%. Okay, jadi itu kalau kita minum 1 liter. Kalau kita minum lagi banyak, lagi kerap, maksudnya lagi banyaklah nutrien yang kita boleh dapat. Okay, jadi vitamin D tu untuk apa? Kod yang Wan dia tertanya-tanya, vitamin D tu penting untuk kita punya tulang, untuk kita punya gigi. Okay, jadi itulah khasiat-khasiat dia. Jadi boleh faham ya? Saya tengok dulu, jadi boleh faham. Okay, jadi maksudnya dekat sini, so dekat jadual ni sebenarnya dah tunjukkan kalau kita ambil 1 liter dah berapa banyak yang kita akan dapat untuk badan kita. Alright, so yang paling bestnya sebab dia dah cover kebanyakan vitamin yang badan kita perlulah. Jadi kalau anda ambil 1 liter Sweet Fafa, anda dah dapat 5% vitamin C yang badan kita perlukan. Okay, dah lah tak rasa apa-apa, dah lah sedap. Semua nutrien dah dapat dalam badan kita. Itu yang bestnya. Okay. Okay, cara pengambilan Sweet Fafa. Okay, cara pengambilan Sweet Fafa untuk pengetahuan anda, kalau anda nak minum dekat rumah dalam gelas biasa, ambil 1 sudu dah cukup, 1 sudu makan, kita campur dengan Sutality, campur dengan 1 gelas air. Okay, nak letak ice cube ke boleh terpulang masing-masing, tapi kalau kita nak minum dekat rumah, kalau kita nak minum dengan ataupun nak bagi dekat anak-anak ke, 1 gelas tu 200 ml tu 1 gelas ke 1 mak ke, 1 sudu besar dah cukup ya. 1 sudu besar dah cukup campur dengan 1 gelas air. Okey. Lepas tu boleh drop lah beberapa titis Sutality yang kita nak. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk siapa yang nak bekalkan Sweet Fafa pergi ke sekolah, untuk siapa nak bekalkan Sweet Fafa untuk anak-anak, okey. Untuk anak-anak boleh masukkan 1 liter botol, dalam 1 liter botol tu masukkan air, masukkan 5 sudu makan biji alfalfa. Masuk 5 sudu makan, campurkan dengan Sutality, so boleh minum sepanjang hari. Jadi macam saya cakap tadi, bila kita alfalfa ni salah satu fungsi dia boleh bekalkan oksigen ya. Jadi insya-Allah kalau macam selalu minum Sweet Fafa ni masa dekat sekolah ke, masa buat aktiviti ke, jadi boleh rasa perbezaan tu sebenarnya dia dah tak mengantuk sangat, dia dah tak rasa lesu sebab Sweet Fafa ni dia memang boleh tolonglah untuk bagi nutrien dan juga oksigen. Okay, jadi untuk anak-anak nak bawa pergi sekolah tu, daripada minum air kosong biasa, boleh juga minum Sweet Fafa ni lah. Okay, lagi banyak oksigen boleh bekalkan, jadi lagi senang fokus. Kat dalam kelas tu dah tak mengantuk dah lepas ni kalau minum Sweet Fafa ni. Lagipun sekolah pun dah buka kan. Dan juga kanak-kanak ni untuk 3 tahun ke atas lah. Okay, jadi sebab itulah sebenarnya kita pun sekarang dah, sebenarnya sedar tak sedar kita dah lagi sebulan sebenarnya nak masuk ke Ramadan kan. Lagi sebulan sebelum masuk ke bulan puasa. Mungkin start daripada sekarang ni dah ada yang ambil puasa sunat kita. Jadi puasa bulan Rejab, bulan Syaban kita, mungkin kalau macam ada yang nak berbuka puasa ke ataupun rasa macam salahnya nak buka puasa minum teh ais, minum Milo ais kan. Jadi untuk siapa yang sekarang ni yang tengah puasa ke apa sekarang ni, boleh minum kita punya Sweet Fafa. Okay.
Jadi boleh cuba minum kita punya sweet fafa lah, sebab sweet fafa kita ni macam yang kita bincangkan tadi, dia memang boleh jadi kreatif. Maksudnya anda boleh boleh try macam-macam dengan sweet fafa kita ni. Boleh letak lemon, boleh letak asam buah, okay? Mungkin ada yang cakap tadi. Jadi daripada kita pergi kedai bungkus air, okay, minum air manis tu, why not, okay, kita tukar kita punya rutin harian kita daripada duk minum air tu, apa kata kita minum pula sweet fafa. Sebab sweet fafa ni macam yang saya cakap tadi, alfalfa tu sendiri dah padat dengan nutrien, semua vitamin dah cover. Okay, jadi kita bertukar kepada sweet fafa ni supaya rasa dia sedap, tapi sedap dia yang ada kalori. Sebab selalunya benda-benda sedap ni, benda-benda sedap kat dunia ni sebenarnya kalori tinggi. Tapi untuk sweet fafa, rasa manis sedap tapi kalori pun kurang. Okay, jadi kita, sebab itulah dekat Shom ni, okay, sekarang ni macam yang kita tengok dekat slide tadi, kita dah keluarkan Suitality punya flexi pack. Mungkin ada yang memang dah aware, kita memang sekarang ni dah keluarkan Suitality punya flexi pack macam ni. Saya tunjuk balik. Okay, ni flexi pack kita, sebab kita memang dekat Shom ni pun sekarang ni kita memang tengah ambil inisiatif untuk kurangkan gula sebenarnya. Sebab gula ni sebenarnya dia adalah pembawa kepada semua jenis masalah, semua jenis penyakit, semua masalah kita kebanyakan datang daripada gula. Jadi sebab itulah untuk nak kurangkan gula, memang Shom ni kita ambil inisiatif nak kurangkan pengambilan gula ni, kita buat Suitality ni dalam bentuk flexi pack tu supaya lagi senang, lagi ekonomi, lagi senang untuk kita nak bawa pergi mana-mana ke, okay. So bila rasa manis pun sedap tapi kalori pun dikurangkan. Okay, so itulah apa yang Shom sekarang yang kita tengah nak, orang kata apa, nak kongsi dengan orang ramai sebenarnya. Yang kita nak kongsikan yang kalau nak minum manis tu, dia tak perlu pun nak korbankan kalori. Sebab dekat Suitality ni memang dah kurangkan kalori. Okay, jadi untuk saya punya part sampai di situ saja saya punya part. Okay. So saya sekarang ni kita dah masuk kepada sesi hujung kita. Sesi hujung kita iaitu sesi dengan kita punya tetamu-tetamu jemputan pada malam ni. So kita nak dengar sendiri tetamu jemputan kita sharing daripada mereka apa yang mereka rasa. Macam tadi saya dah share saya punya pengalaman. Saya minum alfalfa, dari segi bau badan tu semua didorin, semua dikurangkan. So apa kata tetamu kita pula, kita nak dengar pada malam ni. Jadi tetamu pertama yang saya nak jemput pada malam ni adalah CDM Zarina binti Zakaria, ataupun saya yakin lebih mesra dipanggil CDM Mac. Jadi saya nak tanya kalau CDM dah ada dengan kita ke pada malam ni, boleh unmute. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum CDM. Ada, dengar? Dengar clear ke? Saya dengar clear. So saya yakin partisipan kita pun dengar clear suara CDM. Harap-harap boleh dengar dengan clear kan? Ya, betul tu. Jadi kalau semua. Saya serahkanlah kita punya sesi dengan CDM malam ni. Alright. Okay, jadi silakan CDM. Okay, macam sedia maklum hari ni, terima kasih banyak-banyak especially daripada Shom lah kan, sebab bagi peluang dekat Mei hari ni berkongsi produk yang sangat best ni, produk yang sangat hebat ni. Dan terima kasih juga kepada Miss Adriana kan, sebab hari ni Mac bukan apa tau, macam rasa macam wah excitednya sebab dapat input baru tau, macam dapat macam rupanya best sangat. Kita rasa dah cukup best kan, tapi rupanya bila Adriana cakap tadi kita rasa macam wow, lagi amazing, lagi memang bagus sangat lah produk ni kan. So tahniah Syam sebab bagi Mac maksudnya sentiasa berkongsi produk tentang produk untuk kita semua usahawan Syam hari ini kan. Dan juga tahniah kepada usahawan Syam yang ada malam ni kan. Anda semua memang hebat. Okay, so Mac tak nak buang masa. Okay, Mac nak berkongsi pasal produk ni. Okay, kalau nak kata pasal perubahan, bagi Mac apa yang Miss Adriana cakap tu kita dah rasa kan, dari segi bau badan ke, dari segi bau mulut ke, dari segi kalau bangun pagi tu memang orang kata memang segar lah, fresh kan. Lepas tu dia rasa dia punya lain macam sikit tau kalau kita bangun pagi tu. Sebab Mac biasa minum, memang akan minum, sentiasa minum. Okay, nanti Mac cerita macam mana minum. Tapi nak katanya feeling tu, perubahan bila bangun pagi tu, dia rasa macam
segar tau, macam tak tahulah nak kata apa, tapi betul lah, mungkin kandungan-kandungan yang Miss Andrea cerita tadi lah, sebab kita tak tahu sangat kan, tapi bila kita rasa tu macam, bila kita bangun kita punya mind tu rasa tenang je kan, macam kalau nak kata bab makan, minum tu memang kita minum je, kadang-kadang macam tak makan pun tak apa, dia macam kekal bertenaga, itulah dia punya experience tu best sangat-sangat. Okay, itu part Mac sendirilah. Kalau part anak pula, kita memang kalau bab anak ni sebab Mac alhamdulillah anak yang nombor 2 tu kita memang membesar dengan Syom kan, membesar dengan Syom. So kita memang terdedah anak tu yang nombor 2 tu memang terdedah dengan Bibi Afafah masa dia baby lagi kan. So kita pun kita tahu memang bagus yang untuk sebab sayur tu kan, sebab sayur je kita tahu sebab dia sayur tu macam pengganti sayur. So kita daripada baby Mac memang dah titiskan 1-2 titis dekat dia punya susu daripada baby masa tu kan. So alhamdulillah sampai besar dia pun memang jenis yang memang tak makan sayur sangat. Bukan tak makan sayur, dia memilih. Memilih sayur. So apa Mac buat, Mac akan setiap kalau tuan suami tu, setiap masak tu memang kalau telur tu jadi telur hijau lah. Macam tu. Kalau nasi goreng hijau lah. Kan pengganti sayur kan. Lepas tu kalau anak memang kita bagi minum sebab anak Mac yang nombor 2 tu dia sedikit ada alahan alergi hidung tau. Dia bukan residon, dia alahan. Dia macam Mac juga, dia sedikit alahan kan. Tapi bila minum BV Alfalfa ni, alhamdulillah. Tak adalah kalau bangun pakai. Tapi kita boleh tahu kalau dia dah macam dia tak ambil kan dalam macam dekat 2-3 minggu dia tak ambil, dia datang balik. Alahan tu. Pagi-pagi dia mesti macam tak selesa dia punya hidung. Tapi sejak daripada tu kita memang consume lah bagi dia. Dan kalau kata bawa pergi sekolah tu, memang bawa, tapi biasalah budak-budak kadang-kadang ada rajin, ada tak rajin dia kan. Tapi kalau air bawa, mesti air BV Alfalfa lah. Tapi yang paling Mac nak kongsi kan, kalau anak-anak you ni usahawan Syom yang ada ni, kalau anak-anak nak bersukan, Mac sarankan wajib kalau bersukan bagi dia minum BV Alfalfa. Sebab anak Mac kan, kalau bersukan, kalau lumba lari mesti nombor 1. Sebabnya mungkin dia berenergi kan. Memang kalau dia berlari tu memang akan jadi nombor 1 lah. Itu dari segi pengalaman lah. Dan kalau nak kata pengalaman lagi dari bersama BV Alfalfa ni, kalau tuan suami, kalau you perasan lah, kalau kita pergi overseas daripada since tahun bila tahun BV Alfalfa keluar 2012 ke macam tu kan. Memang kita kalau ke overseas, kalau suami tu memang tak pernah tak bawa BV Alfalfa. Kalau ke overseas, kalau sebab mungkin dulu kita tak tunjuk sangat, tapi memang ada, memang sentiasa ada. Sebab apa? Kalau perasan, kalau Mac pergi overseas, satu air lah kan, kita kan memerlukan air, memang kita bawa lah kan. Lepas tu nombor 2, sebab masalahnya kalau Mac hadapi sedikit masalah, kita sembelit. Kalau kita pergi overseas, especially, yelah sebab kita dah keluar orang kata udara dah bertukar kan, angin tu dah bertukar, so mungkin kita pun perut pun jadi bertukar, so perlu BV Alfalfa tu. Tapi masa tu kita tak tahulah macam benda ni memang bagus sangat untuk sembelit, tapi kita memang kena ada sebab membantu kan masa tu kan. So kalau tuan suami alhamdulillah memang kalau kita pergi overseas tak pernah tak bawa. Yang lain tak bawa tak apa, tapi BV Alfalfa kena sentiasa ada. Tu sharing daripada kita punya perubahan lah, daripada keluarga kita lah, memang kita consume daripada keluarnya BV Alfalfa sampai hari ni kan. So kalau nak kata cara pengambilan pula, dulu mungkin titis kan, sekarang ni kita kadang-kadang macam main tu kan. Dia bukan apa, kadang-kadang macam malas nak titis, kadang picit-picit. Sukatan tu tak tentu sangat, maksudnya tak berkira sangat dengan sukatan tu kan. Lepas tu kenapa Mac kata suka sangatnya yang kata pengganti sayur tadi kan, sebab sedia maklum lah kadang-kadang kita nak beli sayur tu kita tak tahu kan sayur tu, yelah orang kata sayur tu nak kata ada kimia ke, ada bahan-bahan yang tu kan, zaman sekarang kan yang ada guna racun ke apa. So simple je kita orang ni menggunakan sayurnya hanya BV Alfalfa lah. So kalau kat rumah ni tak ada sayur tak apa lagi. Tapi kena ada stok BV Alfalfa kan. Alright, so itu kita punya orang kata petua amalan lah, memang kena ada kat rumah. Lepas tu dan cara kalau nak share dengan Mac, cara nak kita nak berkongsi untuk cara nak buat jualan kan. Sebab jualan ni bagi Mac lah dengan BV Alfalfa ni dia sangat senang. Sangat senang bila dia macam ni.
bila kita dulu yang jadi orang kata product lover kan, kita dulu minum, kita dulu rasa kan, automatik bila kita rasa kita dah dapat keberkesanan tu. Dan biasanya kita berkongsi kepada orang terdekat dulu. Biasa orang terdekat, keluarga kan. Kalau keluarga tu takkan ada 2-3 orang, mesti ada 2-30 orang keluarga kan, saudara mara, makcik, pakcik, suami, sepupu sepapat semua kan. Dalam masa yang sama kawan-kawan, jiran-jiran tetangga. So untuk nak kata cara nak menjual tu pun sangat senang. So that's why Mak kata produk ni special, dia memang sangat special, dan mungkin sebab kita ada teknologi yang paling bagus lah bagi biovelocity yang ada dalam bibit Afafah. Itulah. Kan? Jadi itulah kan sharing. Jadi sebenarnya apa yang CDM cakap tadi, sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih sebab tambah yang pasal untuk bersukan tu. Sebenarnya CDM dia memang memang dah terbukti dalam kajian pun yang kalau kita search top 10 makanan yang bagus untuk atlet, memang salah satunya alfalfa sebenarnya. Jadi alfalfa tu lah yang tolong mungkin anak CDM untuk orang kata jadi lebih atletik kan, sebab dia punya nutrien-nutrien tu. Dan juga sangat unik Sebenarnya saya first time dengar CDM telur goreng hijau nasi goreng hijau. Telur goreng hijau, nasi goreng hijau. Macam itulah kalau kat rumah ni. Jadi kiranya macam apa yang kita amalkan, so dari situ kita menjual. Jadi terima kasih CDM Zarina sebab sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Terima kasih kembali dan terima kasih kepada yang mendengar dan sudi mendengar yang ada malam ni. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dekat CDM Zarina atas perkongsian tadi. So kita dengar tadi memang orang kata memang sebab tu macam saya cakap tadi, daripada bibit Afafah ni boleh jadi kreatif sebenarnya nak buat nasi goreng hijau ke ataupun orang kata bubur ke mungkin kalau tak nak pakai sayur. Jadi kebaikan bibit Afafah ni sebenarnya sebab dia tak ada rasa tapi dia padat dengan nutrien, sebab itulah yang membuatkan orang suka. Jadi kita dah dengar tadi perkongsian daripada CDM Zarina macam mana beliau gunakan untuk suami, untuk anak-anak dan seterusnya. Perkongsian yang kita nak dengar daripada tetamu seterusnya pula adalah daripada CDM Nor Zahara ataupun lebih dikenali sebagai CDM Zara Jamal. Dan saya yakin kalau anda semua sekarang kita tahu CDM Zara, kalau tengok dekat Facebook kan memang orang kata sangat very wow. Okay, memang powerful lah kalau kita tengok transformasi beliau. Jadi saya nak minta Tuan Badan sendiri yang datang untuk bercerita dengan kita pada malam ni. Saya nak tanya kalau CDM Zara dah ada kat sini ke? Yes, ada Adriana. Hai, Assalamualaikum CDM Zara. Cantik baca background CDM. Okay, so Waalaikumsalam. Thank you Adriana. Jadi CDM dah ready untuk perkongsian apa daripada segi pengalaman CDM sendiri yang minum BV Afafah, Sweet Fafa ni? Alright, okay. So first of all, thank you so much kepada Adriana dan juga pada Syom sebab antara kata this is a good idea untuk kata menyediakan platform untuk kata kita belajar bersama-sama kan. Hi everyone kan, hello semua kan. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan thank you so much kepada semua speaker dan juga kepada audiens yang orang kata mendengar dan setuju tak apa saya nak cakap. Rupanya banyak yang kita dapat info baru tentang Alpha. Betul tak? Ibu Zara pun rasa macam banyak benda yang aku tak tahu kan, dan rupanya malam ni juga terjawab. Macam mana Zara sendiri macam Adriana kata, Zara punya journey daripada Januari sehingga sekarang Zara memang kehilangan lebih kurang kata 11 kilo kan, antara kata selain kata menyarung Theracet selama kata minimum ataupun sehari 8 jam, Zara juga inilah rupanya rahsia dia. Zara memang bawa best friend Zara Sweet Fafa mana-mana. Okey, nak jadikan cerita macam ni siapa yang kat dalam ni dia macam Zara, dia suka makan tapi malas bersenam tapi nak kurus. Cuba angkat tangan sikit, cuba komen. Kita gag. Tapi nak bagi tahu you guys still boleh lose weight, dapat badan idaman kan dengan kata combine dua produk tu, Theracet dan juga Sweet Fafa. Benda ni sangat wajib. Okey. Nak jadikan cerita macam ni Zara ni kalau kata mungkin yang dah kenal Zara ni jenis suka sangat makan malam, suka manis kan, tapi dan susah nak gurus sis, susah. Jadi kan sampai kata coach SDM saya kata, "Babe, cuba kau try dengan kata banyak minum air." Dia kata sebab kalau kata kita banyak minum air, dia kata kita akan kurangkan lapar dan kita akan kenyang kan. Betul lah. Dan kalau yang kenal Zara memang tahu Zara ni
pantang jumpa makan. Dia akan makan. Dan sometimes bila Zara exercise pun pasang aircon nak bagi tahu nak selesa tu. So apa berlaku, Zara cuba gunakan method tu since Januari Zara kata okay lah, why not aku try dengan minum air. Kan rupanya kan bila kita banyak minum air dan yang sesuai dengan kita punya kilo kan, memang boleh membantu lemak tu flush dengan cepat seperti mana tadi yang Eda cakap lah. Dan rupanya faktor besar alfalfa tu antara kata bahan detox. Patutlah cepat aku kurus. Kan dia macam ni tau. Kisah dia macam ni, macam mana kata kita nak tahu berapa sehari yang kita patut minum kan. Dia ibarat macam ni 40 ml kan, tambah dengan berat badan kita, tambah dengan 500. So macam Zara kan. Okay, Zara punya berat contohnya 40 darab dengan 104 tambah dengan 500. So sehari Zara sepatut minum 4,660 ml ataupun 4.6 liter. That's why memang satu hari Zara, nampak ke? Kan Zara memang minum lebih kurang kata 1 botol setengah ni. Dan tips lain korang memang kena beli botol. Nampak tak botol ni? Memang beli, bawa je ke hulu ke hilir. Zara memang tuang apa tahu? Satu botol ni tuang lebih kurang kata 2 ke 3 tutup alfalfa, lepas tu titis je 5 ke 6. Kan sebab dia macam ni. Kan dia macam ni kadang-kadang kan Zara duduk terfikir kenapa before ni 10 tahun yang lepas aku berdiet aku bersenam tapi kenapa tak lose weight. Rupanya bila kalori tinggi, lemak confirm tinggi tapi air yang kita minum tu kurang. That's why dia susah nak kurus. Kan dan sometimes kadang-kadang kan Zara diet tau. Memang Zara diet kan, tapi makan benda yang seafood, kan seafood dan aku bantai lah duk seafood tu makan malam siang kan, tapi kadang-kadang korang nak diet lah kurangkan sikit, still tak boleh kurus sebab air kosong kurang minum. Kan, but then hari ni apa Zara buat, selain kata Zara memasak sarung Teraset, Zara memang wajibkan minum ni satu hari lebih kurang kata 1 botol. That's why boleh senang lose weight dengan mudah. Kan, dan most important kan kenapa Zara senang lose weight, Zara fikir macam ni tau. Kan, yelah nak kurus tapi tak nak deritakan badan. Kan, tak nak seksakan badan, tak nak diet. Jadi kan kita pun tahu gula antara kata faktor terbesar untuk jadi obesiti dan gemuk. Siapa setuju? Kan, jadi bila kata nak kurus kan, Zara Google lah kan, memang kita kena cut sugar. Tapi macam impossible lah kan nak terus cut sugar kan sebab nikmat dunia kan. Jadi Zara katakan okay lah, why not lah aku tukar Sweetality. So dekat dapur tu daripada gula biasa Zara tukar kepada Sweetality. Dan nak minum air kosong biasa impossible juga untuk Zara. Tahu tak, untuk kata permulaan sampai kan si Damsat katakan, coach kenapa tak boleh minum sampai habis? Derita sis nak minum. Zara memang tak boleh minum, tapi lepas letak dengan Sweetality kan dia rasa macam cincau. So Zara start jadi addict, jadi ketagih, sedap lah, nak lagi best kan letak sejuk-sejuk. Kan letak dengan air sejuk, letak 2-3 tutup Sweetality, alfalfa dan Sweetality kan, I tell you kan memang boleh pergi jauh. Kadang-kadang kan kita hulu ke hilir, bawa ke stokis, kadang-kadang bawa letak dalam kereta. So kita akan minum benda yang sama je. Kan, dan tahu tak sebenarnya fakta kan, dalam badan kita ni bila ada gula badan kita akan menukar gula kepada lemak. Sebab tu kadang-kadang bila kita terlebih gula kan, dan badan ni dia akan bakar dulu gula berbanding lemak. Satu tahap kadang-kadang gula pun tak habis bakar sebab keupayaan badan tidak proses lambat. Itu yang menyebabkan lemak korang makin bertambah. That's why sangat jaga tentang kata konsep gula tu kan. Dan paling best kan kita tukar je kepada Sweetality. Kan, sebab dia macam ni je kan, alang-alang nak kurus kan, nak tak kurus dengan secara sihat dan konsisten dan tidak yoyo. Kan, sebab Zara sampai disiplin kat diri Zara tau. Kan, okay aku nak try sebab selalunya bila Zara lose weight dia sebulan je, lepas tu naik balik. Tapi Alhamdulillah walaupun Zara still makan macam like normal kan, tapi berat badan dia like macam still menurun. Kan, itulah powernya kan Sweet Fafa. That's why siapa yang menonton ni kan, yang pattern macam Zara nak kurus kan, tapi tak nak cut makan, tak nak exercise kan, you guys wajib kan sarung Teraset at least 4 jam ataupun 8 jam sehari, dan juga minum
Sweet Fafa kan. Besok kena beli dah satu botol ni, bawa aja ke Hulu Kilit kan. Sebab apa kan? Lagi cun kan, lagi cantik sebab for the next month kita dah start Ramadan kan. Kita tak payahlah kisah walaupun insya-Allah bazar ataupun param dah start boleh buka kan. Kita tutup mata lah kan. Kita standby je untuk hidangan 30 hari tu apa? Kita gunakan sirap hijau ni kan. Cincau, kita tambah lychee, kita letak selasih, kita letak lemon kan, kita letak asam boil menu kita kan dengan kata Sweet Fafa. Okay, so nasihat Zara kan kalau kata nak badan cantik melaram, start daripada sekarang, start daripada esok, tukar kepada Sweet Fafa. Okay, thank you Adriana. Betul, terima kasih. Thank you so much CDM atas perkongsian yang saya rasa sangat, bila saya tengok kita punya komen memang cukup rancak sekarang bila dengar perkongsian daripada CDM Zara. Dan sebenarnya betul apa yang CDM Zara cakap, memang kalau dah biasa minum Sweet Fafa ni, air kosong tu macam dah orang kata dah tak nak. So macam sebenarnya Sweet Fafa ni kita punya air kosong kita sendiri macam tu. Sebab dia memang tak rasa apa-apa. Jadi thank you CDM sebab sudi berkongsi tips-tips juga. Okay, saya ada calculation lagi. Alhamdulillah. Sangat-sangat lengkap perkongsian lah. Jadi itu adalah perkongsian daripada CDM Zara. Okay. Macam mana beliau orang kata loose weight transformation tips daripada beliau. Thank you. Dan sekarang ni kita punya tetamu terakhir kita pada malam ni, okay, yang beliau juga nak kongsikan, okay, apa pula pengalaman beliau bila dah minum Sweet Fafa ni. Okay, jadi kita nak bersama dengan kita pada malam ni, kita ada SM Siti Aisyah. Okay, saya nak tanya kalau SM ada dengan kita ke malam ni, boleh nak minta unmute supaya kita nak dengar perkongsian pada malam ni. Jadi kalau ada ke SM kalau Assalamualaikum. Ya, saya dah dengar. Dah dengar dah SM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi SM, saya yakin kita punya partisipan pun dah ready untuk dengar perkongsian daripada SM. Jadi saya nak persilakan SM untuk bersama-sama kongsi dengan kita apa pengalaman SM pula dalam minum Sweet Fafa ni. InsyaAllah. Okay, terima kasih Adriana. Okay, terima kasih juga Puan Syom kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman testimoni Fafa malam ni lah. Okay. Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Siti Aisyah binti Mak Daud. Saya seorang suri rumah, juga ibu kepada 5 orang anak. Anak pertama saya berumur 10 tahun, anak yang kedua 8 tahun, yang ketiga 5 tahun, yang keempat 3 tahun dan juga yang kelima masih lagi baby 6 bulan. Okey, alhamdulillah sejak saya mula amalkan Fafa ni masa tengah mengandung anak yang ketiga. Waktu tu HB saya rendah sangat. Jadi saya amalkan Fafa ni, alhamdulillah tiap-tiap bulan, tiap kali kalau nak pergi check up memang HB akan naik lah. Okey, kalau sebagaimana kita tahu, kalau kata ibu yang mengandung ni yang masalah anemia boleh membahayakan kesihatan ibu dan juga kandungan lah. Kalau kita tahu dia boleh menyebabkan keguguran, bayi pramatang, tumpah darah selepas bersalin. Selain daripada itu, kalau untuk bayi ni dia boleh menyebabkan kurang berat, bayi boleh lemas masa lahir, kematian dalam kandungan dan juga pertumbuhan bayi ni boleh terbantu. Jadi dengan kita mengamalkan Fafa ni, kita boleh menambahkan lagi HB darah kita dan meningkatkan lagi sel darah merah kita. Okey, selain itu juga sejak saya amalkan Fafa ni, badan sentiasa cergas dan tengah hari memang jaranglah mengantuk. Lagi-lagi kita ni kan ada baby, kadang tiap kali menyusu tu kadang boleh terlelap. Tapi alhamdulillah sejak amalkan Fafa ni memang jarang sekali lah nak tertidur dengan baby tu. Selain itu juga kulit saya juga makin hari makin makin cantik, makin sihat. Sebab dulu saya ada masalah kulit yang kering. Kulit kering, kadang-kadang kalau kita buat dekat tangan ni, kadang-kadang dia pernah ada tergores putih macam tu kan. Jadi sebab kulit kita waktu tu kata kering, jadi dengan amalkan Fafa ni alhamdulillah kulit kata makin lembap, makin sihat. Selain tu juga Fafa ni bagus juga untuk masalah penghadaman,
Kalau anak-anak yang kurang makan sayur tu memang saya akan bagi mereka minum setiap hari dan pastikan akan minum lah. Dan bila kata dah selalu minum tu, alhamdulillah untuk membuang tu memang lawas. Dan boleh juga mengelakkan daripada kata masalah sembelit lah. Kan? Boleh katakan sebotol sebulan tu memang kata habis. Memang satu keluarga memang sentiasa minum dan amalkan. Kata tiap-tiap bulan tu memang tak pernah miss lah. Kadang-kadang selalunya saya akan bekalkan air sweet safa ni untuk anak-anak bawa dekat sekolah supaya mereka ni lebih fokus belajar, lebih bertenaga dan juga untuk bagi antibody untuk badan mereka lah. Alhamdulillah sejak anak-anak amalkan sweet afafa ni memang jarang-jarang sekali lah mereka demam, batuk, sesama kan. Boleh katakan setahun sekali lah macam tu. Sebab suami pun sama juga sentiasa bekalkan dengan air afafa bawa pergi kerja. Kata memang saya dan keluarga ni memang kata alhamdulillah memang suka sangat minum. Anak-anak kata kadang-kadang kalau saya tak bagi minum kerana dia sendiri ambil, dia titis. Sekarang kan senang air picit, air kowe je kan. Jadi kata dia ambil apa-apa tu dia titis sendiri, lepas tu dia minum. Memang katakan walaupun kita tak bagi memang dia orang akan sendiri yang minum sebab dah biasa. Dah jadikan satu amalan dalam keluarga. Jadi dekat sini kita boleh tengok pengalaman daripada SM sendiri, memang satu keluarga minum daripada suami, anak-anak dan juga SM sendiri. Jadi saya satu poin yang saya suka yang daripada perkongsian SM adalah kulit menjadi lembab. Itu sebenarnya memang salah satu khasiat lah afafa ni sebab dia memang padat dengan vitamin SM. Jadi sebab itulah bila kita makan ni mungkin setengah orang ambil masa lama ataupun sekejap, tapi insya-Allah dia punya fungsi tu setiap orang akan dapat dia punya manfaat tu. Untuk anak-anak pula bagus untuk penghadaman, sama juga sebab dia punya tinggi serat dan juga kandungan nutrien lain lah. Jadi kita boleh tengok dekat sini memang khasiat baby afafa ni dia ataupun sweet fafa ni satu keluarga boleh dapat manfaat. Bukan setakat ibu, suami, anak semua boleh dapat InsyaAllah. Kita kata bersyukurlah sebab kita dah ada satu produk yang sangat bagus kan untuk kita amalkan sesi keluarga. Lagi-lagi musim pandemik ni dengan cuaca yang panas memang sangat baguslah untuk kita amalkan untuk keluarga kita ni. Betul, itu dia sebab kita dekat rumah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada SM sebab sudi berkongsi pengalaman daripada isu keluarga sebenarnya. Daripada macam saya cakap tadi, bukan manfaat daripada yang minum saja tapi satu keluarga dapat manfaat. Lagi seronok kalau anak-anak boleh macam lawaskan penghadaman, itu yang kita nak sebenarnya. Jadi terima kasih SM sebab sudi bersama dengan kita pada malam ni. Sabar, terima kasih juga Adana dan juga Syam. Sama-sama. Malam ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi kita dah dengar semua perkongsian daripada kita punya tetamu Jadi macam mana kita bila kita dengar perkongsian daripada orang yang minum ni, sebenarnya kita boleh tahu sebenarnya dia punya fungsi sebenarnya lagi banyak. Lagipun macam kita boleh amalkan apa yang orang amalkan Sekiranya macam kita boleh orang kata ikut jejak langkah kalau nak dapatkan kulit yang lembab, kalau nak dapat penghadaman semua ni. Jadi sampai di situ saja perkongsian daripada saya, dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih CDM Zarina, CDM Zara dan juga CDM Siti Aisyah atas perkongsian yang sangat orang kata bagi buka mata semua orang boleh tengok sebenarnya fungsi BV Afafa ni dia lebih daripada sekadar minuman sayur. Sebenarnya dia more than that. Dia sebenarnya sweet Fafa ni dia pengganti untuk air manis kita. Jadi lepas ni macam yang kita CDM Zara cakap, lepas ni kalau pergi mana-mana tak payah dah lah tengok minuman lain tu, kita ambil sweet fafa je. Tambah sendiri lychee kita, tambah sendiri kita punya cincau, lagi sedap, lagi sihat. Jadi sampai di sini saja kongsian saya untuk sweet fafa kali ni. Saya harap bagi input dan juga ilmu barulah kepada anda semua. Dan saya nak serahkan balik kepada MC kita Miss In untuk kita
kita punya sesi pada malam ni. Okey, terima kasih Miss Adriana atas perkongsian Sweet Fafa. Saya pun teruja bila dengar perkongsian kita punya nutritionist di shop. Banyak sangat benefit Sweet Fafa ni sendiri. Jadi rugi kalau kita sendiri tak amalkan. Dan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita, iaitu CDM Zarina, CDM Nur Zahara dan juga SM Siti Aisyah atas perkongsian testimoni sendiri, pengalaman sendiri. Pengalaman yang paling penting lah, paling bermakna adalah pengalaman sendiri. Jadi kita kena cuba baru kita tahu macam mana powernya Sweet Fafa ini. Okey. Jadi sebelum kita tutup sesi kita hari ini, saya nak jemput anda semua untuk bersama dengan kita Zumina Syom yang akan datang, iaitu pada esok hari, iaitu 17 Mac, hari Rabu, waktu yang sama 8.30 malam. Saya ulang lagi sekali, pada esok hari 17 Mac, hari Rabu, esok 8.30 malam, waktu yang sama macam hari ini juga, iaitu kita bersama dengan speaker yang special, iaitu CDM Kelvin Yap, itu kita punya international speaker yang akan berkongsi tentang bioseleza. Jadi jangan lupa esok bagi tahu ramai-ramai kawan-kawan untuk sama-sama datang untuk esok bioseleza, iaitu speaker kita CDM Kelvin Yap. Okey, jadi saya nak ambil kesempatan untuk meminta maaf sekiranya ada tersilap bahasa ataupun terkasar, tersalah ke. Jadi kita nak minta maaf dari Syom. Okey, jadi sampai di sini saja. Jangan lupa untuk esok. Jangan lupa untuk hadir untuk esok juga ya. Alright, jadi terima kasih kepada anda semua. Terima kasih atas kehadiran anda bersama dengan kita hari ini juga. Jadi saya MC pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.